Israel ni apa? Politik apa macam ini? Ya. Apakah ada state of Israel? Yes. Apakah kamu iktiraf? No. Dengan hanya ini perkataan ini saja, saya kira ini sangat-sangat mengelirukan. Buatlah apa pun, tegas bagaimanapun, dia cari satu kenyataan yang dia tak faham kerana mungkin bodohkan rakyat, menipu, memfitnah atas nama Islam. Ini yang sebut penunggang-penunggang agama yang tak reti nak ulas. Kerana dia wujud. Apa yang itu pun tak ada bahawa Anwar dah langgar, dah khianat bagi alat Israel. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam Hard Talk with Halim Robi. Politik apa ini? Itulah respon oleh Pemek kita Anwar Ibrahim menjawab tuduhan dakwaan, terutamanya melibatkan beberapa orang pimpinan Perikatan Nasional yang mempersoalkan jawapan Perdana Menteri kita sewaktu ditemu bual oleh CNN mengenai kewujudan sebuah negara yang dinamakan Israel dan hak mereka mempertahankan negeri. Saya ingin membawa satu sidang media oleh Perdana Menteri kita yang kini masih berada di Peru menjawab persoalan yang dibawa oleh mereka-mereka ini. Antaranya yang dibawa oleh Ahli Parlimen Pasir Mas Fadli Syari di Parlimen semalam. Jawapan keras daripada Pemek kita kepada mereka-mereka ini yang tak tahu maksud diplomatik, yang tak tahu isu sebenarnya mengenai yang diperkatakan oleh Pemek kita semasa dibuat oleh CNN itu. Dia kena faham dalam sistem dunia. Ada yang dikatakan de facto, ada yang kata de jure. Maknanya kalau orang tanya, apakah kamu terima wujudnya Israel? Dia wujud. Malaysia tak iktiraf dari segi maknanya kita tidak iktiraf, maka tidak hantar pegawai kedutaan dan tidak ada hubungan diplomatik. Dia wujud. Dia anggota PBB. Sebab apa saya usulkan di Riyadh bahawa dia harus disingkir dari PBB? Maknanya dia wujud. Tengok bagaimana ketegasan Pemek kita suatu Riyadh sanggup membawa usul Israel ni disingkirkan daripada bangsa-bangsa bersatu. PBB. Maknanya dia wujud. Jadi orang tanya, Anwar, apakah wujud? Ya. Apakah ada state of Israel? Yes. Apakah kamu iktiraf? No. Kerana dia wujud. Apa yang itu pun tak ada bahawa Anwar dah langgar, dah khianat bagi Israel. Ini apa? Politik apa macam ini? Inilah usul yang dibawa oleh Ahli Parlimen Pasir Mas Fadli Syari yang juga Ketua Penerangan PAS mengenai isu pengiktirafan negara Israel ni dan hak mereka mempertahankan diri. Adakah Israel ada hak untuk wujud dan pertahankan diri? Perdana Menteri menjawab yes. Dengan hanya ini perkataan ini saja, saya kira ini sangat-sangat mengelirukan. Sangat-sangat mengelirukan atau membangangkan, membodohkan diri sendiri. Bodohkan rakyat, menipu, memfitnah atas nama Islam. Ini yang sebut penunggang-penunggang agama yang tak reti nak ulas. Mana ada negara di Riyadh yang tegas seperti kita. Bukan saja saya, masa Menteri Luar di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ucapannya di antara yang paling keras. Tetapi buatlah apa pun, tegas bagaimanapun, dia cari satu kenyataan yang dia tak faham kerana mungkin. Ya, betul. Kita tahu seringkali apa yang diperkatakan, apa yang dibuat, termasuk pelbagai dasar kerajaan, tidak pernah satu pun diiktiraf, dikatakan ya bagus oleh mereka-mereka ini. Pimpinan pembangkang Perikatan Nasional. Apa yang mereka ada cukup jumlah dan mahu kembali berkuasa bila-bila masa. Ada sebab-sebab lain, tapi tentu niatnya jahat. Ini saya tidak suka sebab kita tahu dalam seluruh hidup kita ini pertahankan semangat perjuangan rakyat. Kalau dia tak setuju perkara, faham. Jadi banyak rakyat terkeliru. Bagaimana ni Anwar nampak iktiraf? Istilah siapa kata iktiraf? Inilah jawapan soalan yang menjadi isu besar, menjadi peluru hidup kepada Perikatan Nasional dalam membodohkan, memperbangangkan,
mempertolongkan penyokong-penyokong mereka, terutama geng-geng walaun walau intit. A, Israel's right to exist, Yes, yes, and B, Israel's right to defend itself. yes. Ya. Mereka hanya mengambil kenyataan sampai. Mereka tidak mendengar kenyataan keseluruhan awalnya mengenai sikap dan ketegasan PMX mengenai apa yang berlaku di antara Degil dan Palas itu. The existence of the state beside, jawabnya yes. Do you believe that therefore the state can defend itself? Yes. Tetapi ini konteks you ambil luar daripada konteks. Yang kita tentang ni apa? Iaitu keganasan, penjajahan, kezaliman rakyat. Kalau dia tak buat apa-apa, kita pertahankan hak dia untuk pertahankan diri. Iyalah kalau dia tak buat apa-apa. Jadi dia tak, padahal dalam interview saya dengan CNN, dengan Richard Quest itu, saya rasa keras betul lah. Kalau nak suruh lebih daripada itu, kita nak jagalah. Kita ada negara. Kita pertahankan hak kita. Dan dalam semua ruang. Umpamanya di sidang APEC di Lima, Peru. Satu-satunya pemimpin negara. Bayangkan, satu-satunya pemimpin negara yang jemput berdiri di atas satu forum bersama dengan pimpinan dunia dan tokoh-tokoh perniagaan besar di dunia. Yang bicara soal penindasan kezaliman Palestin. Itu Malaysia saja. Walaupun saya tahu tajuknya ekonomi dan perdagangan. Jadi saya kaitkan bagaimana ekonomi dan perdagangan bebas kalau dia menafikan satu pihak. Jadi saya harap penjelasan ini membantu. Jangan untuk kepentingan politik sempit kita sanggup fitnah, menipu dan menggunakan payung Islam seolah-olah mereka jago. Bila saya tanya balik, masa kamu perintah, mengapa kamu izinkan kapal berlabuh di pelabuhan Kelang? Dia tak jawab. Ya nah, benda ini berlaku di zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin. Dan isu penyelesaian dua negara yang beriktiraf wujudan Istegil ini sudah lama diambil oleh negara kita. Termasuk Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin ini. Masa kamu perintah, mengapa kamu izinkan kapal dan pesawat laluan ruangan udara Malaysia? Dia tak jawab. Siapa Masa benar? kita perintah, ada tak kita izinkan berdagang? Tidak. Apakah kita izinkan pesawat Israel Tiada. menggunakan ruang udara kita? Tidak. PAS harus jawab. Pertamanya, mengapa izinkan kapal Israel? Tapi saya tutuplah cerita tu. Kita maju ke depan. Sudahlah yang dulu. Sudahlah. Tapi dia tidak. Dia terus menipu dan menghasut. Tidak benar sama sekali. Pahlulkan rakyat dan penyokong-penyokong mereka. Jangan tertipu dengan mereka-mereka ini. Ketegasan PMX dalam isu Degil dan Palestin ini tidak dinafikan. Bukan saja di Malaysia, di pentas antarabangsa kita tahu berani menghadap hadapi pimpinan dunia mengenai isu ini. Pembelaan PMX kita kepada nasib kesetaraan orang-orang Palas ini tidak boleh dinafikan. Dan untuk part terakhir ini, saya nak kongsikan bagaimana PMX kita Anwar Ibrahim disambut sebegitu tinggi, sebegitu dihargai semasa forum APEC di Peru bersama dengan pimpinan dan tokoh-tokoh korporat besar dunia, CEO, untuk memperkatakan tentang AI. Anwar Ibrahim, Artificial Intelligence. Gentlemen, great to see so many of you back in the hall. We've now got a fantastic panel discussion on opportunities and challenges in the AI revolution. And in the spirit of dialogue, I'd like to invite your panel to the stage, Mr. Zia Mansour, the Corporate Vice President of Data and AI at Microsoft, Yangbin Wang, CEO of Vobile, Karan Bhatia, the Global Head of Government Affairs and Public Policy at Google, and the moderator for the session is Jan De Silva, member of the APEC Business Advisory Council for Canada, and who also chairs the Digital and Innovation Working Group. Would you please give them a very warm welcome? Ini part menarik. Tengok siapa yang akan mengisi tempat di tengah-tengah forum tersebut. Tengah. And now, ladies and gentlemen, we say selamat Selamat datang lagi. Datang.
bit too hard. Ladies and gentlemen, please join me in giving a very warm welcome to the Prime Minister of Malaysia, His Excellency Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, Artificial Intelligence. Ya, tengok bagaimana sambutan rakyat dunia mengenai pimpinan Ibrahim dalam mempromosikan AI. Good afternoon, everyone. AI ni tidak sama dengan kepandaian tiruan yang diperkatakan oleh orang-orang Kedah. Muhammad Sanusi ni, kepandaian tiruan versus kecerdasan buatan. Memalukan. Adik-adik sekalian, perkara penting untuk menghadapi cabaran hari ini dan masa akan datang dengan kewujudan berbagai-bagai teknologi yang dikatakan telah direka untuk menggantikan otak, dipanggil AI, Artificial Intelligence. Artificial ni tiruan, intelligent tu kepandaian tiruan. Artificial ni tiruan, intelligent tu kepandaian tiruan. Artificial ni tiruan, intelligent tu kepandaian. Ya. Kepandaian Jangan tiruan. jadikan Banyak jangan jadikan sebagai kebodohan asli, kebagangan asli. Itulah, apapun kita ucapkan tahniah kepada pihak kita yang begitu dikeruni, dihormati, diangkat tinggi oleh masyarakat dan negara luar. Tapi di Malaysia, sayangnya, bagaimana gerakan-gerakan oleh pimpinan-pimpinan pembangkang walaupun ini cuba menjatuhkan beliau dengan pelbagai cara, mengolah satu isu tanpa mempergunakan fakta yang sebenar. Apapun kita percaya, bagian Ibrahim itu hanyalah sebahagian daripada itu hanyalah sebahagian halangan kecil untuk beliau terus memaju negara kita. Dan ya, pemimpin kita, doakan yang terbaik dan semoga beliau dipanjangkan umur, sejahterakan kehidupan dan juga negara kita. Yang bersaya untuk ulasan Hak Talk with Ali Romli kali ini, lupa untuk terus bantu dana Isyasi dengan menyumbang ke Super Tank dan juga terus akaun Isyasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum. Jumpa lagi dalam cerita panas Hak Talk with Ali Romli dalam video akan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.